Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5 tahun 2021. Semoga sentiasa berada dalam keadaan ceria, gembira. Yang paling penting sekali, anda berada dalam keadaan yang bersemangat untuk meneruskan sesi persekolahan bagi tahun 2021. Okey, baik. Saya Cikgu Najah Munira pada hari ini akan memulakan sesi PDPR sejarah kita dengan sedikit pengenalan subjek sejarah dan juga format ringkas pentadsiran SPM. Baik, kita akan mulakan dengan yang pertama, format ringkas SPM. Ringkas saja, kemudian kita akan pergi kepada pengenalan sukatan pelajaran, KSSM dan juga gambaran keseluruhan sejarah tingkatan 5. Baik, mari kita lihat kepada format ringkas SPM. Okey, yang telah dipaparkan ini iaitu berkaitan dengan format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun 2021 bagi mata pelajaran sejarah. Okey, awak kena ingat kod untuk subjek sejarah adalah 1249. Baik, apa yang awak akan lalui pada SPM tahun 2021 ini adalah mata pelajaran sejarah mempunyai 2 kertas. Okey, jenis instrumen untuk kedua-dua kertas ini adalah ujian bertulis. Jadi kertas 1 pun bertulis, kertas 2 pun bertulis. Okey, untuk kertas 1, kita tengok itemnya adalah berbentuk objektif aneka pilihan. Awak semua sedia maklum, maksudnya soalan objektif lah. Okey, soalannya sebanyak 40 soalan dan wajib jawab semua soalan. Okey, jadi jumlah markah untuk kertas 1 ini adalah sebanyak 40 markah. Okey, untuk soalan-soalan yang ada dalam kertas 1 ini, ia merupakan konstruk yang melibatkan konstruk mengingat, konstruk memahami, konstruk mengaplikasi dan juga menganalisis. Okey, untuk kertas 1 ni, tempoh ujiannya adalah selama 1 jam. 1 jam saja. Okey, untuk kertas 1 ini, cakupan konteks. Maksudnya soalan-soalan sebanyak 40 soalan tu apa yang dicakupi? Okey, ia mencakupi soalan bagi sejarah tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 yang awak dah pun belajar. Baik, untuk aras kesukaran. Untuk aras kesukaran bagi kertas 1 dan juga kertas 2, ia adalah terpecah kepada 3. Aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi. Baik, untuk aras rendah, nisbahnya adalah 5. Soalan aras sederhana, nisbahnya adalah 3. Dan untuk soalan aras tinggi, nisbahnya adalah 2. Okey, jadi kaedah untuk perskoran. Untuk kertas 1, kaedah perskorannya adalah dikotomus. Dikotomus ni apa? Okey, awak jawab 1 betul, 1 markah. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok pada kertas 2. Okey, kertas 2 ini adalah soalan itemnya berbentuk subjektif, iaitu subjektif respons terhad dan juga subjektif respons terbuka. Apa dia terhad dan terbuka? Okey, untuk respon terhad adalah soalan-soalan yang menjurus kepada apa yang anda pelajari dalam buku teks. Okey, contoh, apakah maksud kedaulatan? Itu dah termaktub dalam soalan respon terhad. Kalau respon terbuka ni pula, maksudnya macam contohnya, apakah pandangan anda? Sekiranya anda seorang Perdana Menteri, apakah yang anda akan lakukan? Itu adalah subjektif respons terbuka. Untuk kertas 2, terdapat 2 bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A ada 4 soalan dan awak perlu jawab semua soalan. 4 soalan tu, setiap satu soalan mewakili markah sebanyak 10 markah. Manakala soalan bagi bahagian B, ada 5 soalan tapi awak hanya perlu jawab 3 soalan. Okay, 5 soalan, jawab 3. Satu soalan, 20 markah. Okey, jadi keseluruhan markah untuk kertas 2 adalah sebanyak 100 markah. Okey, jadi untuk soalan kertas 2 ni, konstruknya memerlukan awak mengingat. Kemudian awak mesti kena ingat. Kemudian memahami, mengaplikasi, menganalisis,
menilai dan juga mencipta. Okey, boleh faham tu Okey, baik. Dan tempoh ujian bagi kertas 2 adalah selama 2 jam 30 minit. Jadi jawablah berapa soalan? 4 campur dengan 3, 7. 7 soalan dalam masa 2 jam 30 minit. Cakupannya sama. Mencakupi apa yang telah anda pelajari daripada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Baik, aras kesukarannya juga sama. Okey, nisbah 5 untuk aras rendah, 3 untuk sederhana dan juga tinggi 2. Okey, baik. So, untuk kertas 2 ini, kaedah penskorannya adalah berbentuk analitik dan juga holistik. Ada 2 jenis lah. Okey, baik. Boleh faham Okey, sekiranya awak ada soalan berkaitan dengan format peperiksaan ni, nanti awak boleh tanya kemudian selepas selesai video ni. Okey, Okey, kemudian kita akan pergi pula kepada pengenalan sukatan pelajaran sejarah tingkatan 5 berdasarkan kepada dokumen standard kurikulum dan juga pentaksiran DSKP bagi sejarah. Baik, kita pergi kepada pengenalan sukatan pelajaran. Jika awak tengok sekarang ni, yang apa yang awak dapat lihat, ia memaparkan ada tema, kemudian ada tajuk. Okey, awak tengok tema untuk yang pertama adalah tema Malaysia dan masa hadapan. Tajuk. Kenapa tajuk 12? Mana tajuk 1? Okey, daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5, awak telah mempelajari sebanyak 15 tajuk. Baik, jadi untuk tingkatan 5, awak akan bermula dengan tajuk 12. Jadi maksudnya apa? Tajuk 1 sehingga tajuk 11 telah pun dipelajari daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 4. Okey, baik. Jadi untuk tajuk 12, dia dalam tajuk 12 ni ada beberapa bab. Okey, awak tengok tajuk 12 yang ni adalah pengukuhan kedaulatan negara. Okey, dalam tajuk 12 pengukuhan kedaulatan negara ni ada 4 fokus. Awak cuba tengok 4 fokus dalam kotak yang tengah-tengah ni. Fokus yang pertama, konsep kedaulatan negara. Okey, ini adalah bab 1. Kemudian perlembagaan persekutuan. Yang ketiga, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dan yang keempat, sistem persekutuan dalam kurungan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, faham tu Okey, jadi untuk tajuk 12 ni tajuk 12 besar pengukuhan kedaulatan negara, akan ada 4 bab yang akan membincangkan tentang pengukuhan kedaulatan negara. Okey, kita akan tengok dengan lebih terperinci ataupun sedikit mendalam. Okey, tadi slide-nya lain, ini slide-nya lain. Okey, ini adalah bab-bab yang akan awak pelajari dalam tajuk 12. Tengok ni, ini tajuk 12 tadi, pengukuhan kedaulatan negara. Bab 1 yang awak akan belajar dalam tingkatan 5 ni adalah 12.1, iaitu konsep kedaulatan negara. Okey, jadi ini yang awak akan belajar bab yang pertama. Okey, jadi ini adalah standard pembelajaran. Apa yang awak akan dapat bila awak belajar bab 1 tentang kedaulatan negara ni? Ni dia. Ini apa yang ada dalam standard pembelajaran ni, ini yang awak akan dapat. Okey, saya tak nak tengok setiap satu lah, nanti lama panjang. Okey, kemudian kita pergi kepada bab 2. Ini adalah bab 2. Bab 2 tajuknya perlembagaan persekutuan. Kita akan belajar berkenaan dengan perlembagaan. Apa tu perlembagaan? Nanti soalan tu simpan, tanya dalam kelas. Boleh Okey, itu bab 2. Bab yang ketiga adalah raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Nanti kita akan belajar tentang raja berperlembagaan berkenaan dengan demokrasi. Apa dia raja berperlembagaan? Apa dia demokrasi berparlimen? Benda ni semua penting untuk awak. Sebab apa? Sebab kita semua rakyat Malaysia. Okey, yang keempat. Bab yang keempat. Bab yang keempat adalah sistem persekutuan. Yang ni kita akan belajar berkaitan dengan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, relax. Jangan pening, jangan stres.
kita belajar perlahan. Ini adalah yang saya ceritakan ini adalah apa yang awak akan belajar sepanjang tahun. Bukan bulan 1 ni je. Okey? Boleh Baik, seterusnya. Masih lagi dengan tema yang sama, tapi tajuk yang ke-13. Okey? Tajuk ke-13 adalah pembentukan Malaysia. Dalam tajuk 13 ni, kita akan belajar 2 bab. Iaitu yang pertama dalam fokus ni, gagasan pembentukan Malaysia dan juga cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, dia ada proses-proses dia yang kita akan tengok. Okey, jadi untuk bab yang pertama ni, tajuknya gagasan pembentukan Malaysia. Awak tengok dekat sini. Apa standard pembelajaran? Apa yang awak boleh dapat bila kita belajar gagasan pembentukan Malaysia? Kemudian bab yang kedua untuk tajuk ini adalah cabaran selepas pembentukan Malaysia. Bila terbentuknya sesuatu negara, mesti ada cabaran. Ini kita akan tengok nanti. Okey, perlahan-lahan. Jangan susah hati ya. Okey. Baik, kemudian untuk tema yang sama juga, cuma tajuk yang ke-14 iaitu kemakmuran negara. Pun ada 2 bab yang akan membincangkan tentang kemakmuran negara. Negara kita yang dah makmur ni, apa yang ada cerita di dalamnya. Okey, jadi untuk bab yang terdapat dalam kemakmuran negara ni adalah membina kesejahteraan negara dan juga membina kemakmuran negara. Maksudnya apa? Sejahtera negara, makmurlah negara. Jadi kita akan tengok. Okey? Dalam sejarah. Awak janganlah fikir apa benda lah yang kita belajar ni. Tak. Semua ini adalah penting untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Okey. Kita pergi kepada tajuk yang kedua untuk bab yang kedua untuk tajuk 14. Membina kemakmuran negara tadi. Sejahtera. Yang ni makmur. Baik Okey. Kemudian tajuk 15. Tajuk 15 ni lebih terkehadapan, dah lebih mendekat kepada zaman kita sekarang, iaitu Malaysia di persada dunia. Dalam tajuk 15 ni kita ada 3 bab yang memfokuskan ataupun yang akan membincangkan tentang Malaysia di persada dunia. Apa kejayaan-kejayaan Malaysia di persada dunia? Malaysia dah jadi tuan rumah kepada sukan apa dan sebagainya. Okey, baik, boleh faham Okey, ini adalah isi yang lebih mendalamlah. Asas pembinaan dasar luar Malaysia. Maksudnya apa? Kita Malaysia ni taklah duduk di dalam ataupun tak duduk di bawah tempurung. Okey, kita masih lagi ada hubungan-hubungan yang baik dengan negara-negara luar. Yang terpenting. Okey, jadi bab untuk tajuk 15, kita akan belajar asas pembinaan dasar luar Malaysia. Kemudian kita akan pergi kepada pemantapan dasar luar Malaysia. Dan yang ketiga, kita akan melihat kepada kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Ini yang tadi yang saya cakap tu. Walaupun negara kita kecil, tapi kita tetap ada kejayaan-kejayaan yang kita dah raih di peringkat dunia antarabangsa. Itu semua menjadi sejarah yang perlu kita banggakan. Okey, itu penting belajar sejarah. Kita tahu apa yang berlaku. Kita tahu apa yang telah dicapai oleh negara kita. Supaya kita dapat berbangga dengan apa yang telah kita capai. Okey, baik. So, jadi itu adalah sukatan pelajaran yang kita akan belajar daripada yang pertama ni, bab yang pertama sehinggalah yang terakhir. Okey, jadi jangan stres-stres, tenang-tenang, belajar sejarah ni dalam keadaan tenang supaya boleh menerima dengan baik. Okey, untuk meringkaskan apa yang saya dah cakap panjang lebar tadi tu, inilah dia jejak pembelajaran sejarah tingkatan 5. Kalau awak tengok, masing-masing dah ada buku teks digital. Okey, jadi saya harap semua dah dapat tengoklah. Kalau belum, bolehlah buka buku teks digital tu. Okey, jejak pembelajaran. Jadi awak akan tengok dia permulaannya di mana. Nampak tak cursor saya ni? Permulaannya di gambar istana ni. Okey, kedaulatan negara.
bab 1, bab 2, bab 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi saya harap awak faham sedikit ringkasan. Tadi mula-mula kita pergi kepada format peperiksaan. Okey, dan yang kedua ini kita pergi kepada sukatan pelajaran yang awak akan belajar sepanjang tingkatan 5. Okey, jadi untuk format dan juga sukatan ni saya akan berhenti di sini. Kemudian kita akan teruskan lagi dengan video-video yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.